Hari ini kita pergi ke bahagian hujah indikatif. Bagaimana menentukan hujah indikatif yang diberikan kuat dan meyakinkan. Okey, mari kita tengok buku teks muka surat 82. Okey, hujah indikatif yang kita bincang sebelum ini, kita menekankan hujah indikatif tersebut sah dan munasabah ke tidak. Tapi hari ini untuk hujah indikatif, kita tak menekankan sah ke tidak. Sebab hujah indikatif, semua premis dia diberi. Kita buat antaian adalah benar. Sebab dia terdiri daripada kes-kes khusus. So, kalau kes khusus itu dia benar, barulah kita boleh sambung dengan kesimpulan umum. Dalam matematik, hujah indikatif kebanyakan masa adalah premis-premis dalam hujah indikatif diberi ialah kes-kes. Itu sudah diganti nilai. Tak ada pun boleh ubah di dalam. Lepas tu, kita berdasarkan premis-premis khusus itu, nombor-nombor yang telah diganti nilai dengan jawapannya, kita nak bentuk satu formula AM. So, formula AM yang kita nak bentuk itu, kita harap boleh meyakinkan semua orang di mana sentiasa memberikan nilai yang tepat dan boleh diguna pakai untuk ke semua kes. Jadi, kalau kesimpulan saya, iaitu formula saya yang saya bentuk itu, dia adalah benar pada setiap situasi. Jadi, dia meyakinkan. Apabila meyakinkan, kita kata hujah itu sangat kuat. Okey, cuba tengok gambar raja di bawah. Kesimpulan benar. Jadi, hujah indikatif itu dikatakan kuat. Kenapa kuat? Sebab apabila kesimpulan dia benar, mungkin semua premis dia benar. Apabila semua premis dia benar, jadi meyakinkan kita semua gunakan kesimpulannya atau formulanya. Tapi kalau kita dapati kesimpulan dia benar, ada premisnya yang palsu. Jadi, kesimpulan itu dia tak boleh diguna pakai untuk semua cases. Sebab apa? Sebab ada premis yang palsu. Jadi, kesimpulan itu tidak meyakinkan kita. Iaitu formula itu tidak meyakinkan kita. So, kita kata hujah indikatif dia sangat penting dari segi kesimpulan dia, iaitu formula. Okey, dia benar ke tidak dulu. Kalau dia benar, adakah dia boleh dipakai untuk semua cases? Semua cases kita lihat pada premis. So, kalau semua premis benar, jadi kesimpulan tadi, iaitu formula tadi adalah meyakinkan. Sebaliknya, tidak. So, hujah indikatif kita kaji dari segi keyakinannya untuk kesimpulan yang kita guna pakai. Kalau dari mula-mula kita sudah dapati hujah indikatif yang diberikan adalah palsu. Jadi, memanglah kita akan terus sebut dia adalah lemah dan tidak meyakinkan sebab dia hanya boleh dipakai untuk kes tertentu sahaja. Mungkin satu, mungkin dua. Jadi, dalam pembelajaran hari ini, mari kita tengok hujah indikatif yang kuat dan meyakinkan. Okey, terus kita pergi ke muka surat 82, British Tentera 3.2D. Okey, soalan minta kita tentukan sama ada hujah yang diberikan kuat atau lemah, serta meyakinkan atau tidak. Okey, pagi ini kita tengok. Lepas tu kita beri justifikasi kita. Justifikasi maksudnya kita beri sebab. Kenapa kita cakap dia kuat atau lemah? Kenapa kita kata dia meyakinkan atau tidak meyakinkan? Okey. So, tengok soalan satu. Premis satu. Meja dibuat daripada kayu. Kerusi dibuat daripada kayu. Amali dibuat daripada kayu. Jadi, kita buat kesimpulan. Semua berabuk dibuat daripada kayu. Cikgu tadi sudah cakapkan, hujah indikatif kita mula dari baca kesimpulan, tengok dia benar ke palsu.
So, perhatikan kesimpulan ini. Semua perabot dia berbuat daripada kayu. Kat rumah kita ada tak perabot yang tidak dibuat daripada kayu? Mesti ada kan? Ada yang dibuat daripada plastik. Jadi, dari sini kita sudah boleh buat kesimpulan. Hujah induktif ini tidak meyakinkan. Agak lemah. Kenapa? Sebab kita sudah tahu perabot ada yang tidak dibuat daripada kayu. Betul tak? Dia ada banyak material yang boleh digunakan. Dan kena tengok, cost juga. So, perabot ini tak semestinya dari kayu. So, kita jawab hujah ini lemah dan tidak meyakinkan kerana premis adalah benar. Sebab memang ada meja kerusi amali terbuat daripada kayu. Tetapi kesimpulannya mungkin palsu. Sebab kita dapati perabot tak semuanya dari kayu. Okey, soalan 2. Premis 1. Okey, K kuasa 5 kepada kuasa 2. So, sama dengan K kuasa 10. Okey, premis 2. K kuasa 8 kepada kuasa 2 sama K kuasa 16. Kesimpulan, hasil darab M dengan N akan menghasilkan jawapannya. Kita perhatikan atas 8 darab 2, 5 darab 2. Okey, betul jawapannya. Okey. Jadi, kesimpulan yang dibentuk KMN sama KMN. Boleh betul tak? Adakah ini meyakinkan? Cuba kita fikir balik. Okey, bentuk indeks yang kita sudah belajar. Kita ada jumpa formula ini tak? Ada. Dan MN ini untuk semua nombor. Adakah dia betul untuk pernyataan ini diambil? Okey, cuba kita fikirkan. MN yang nilai positif, integer positif. Betul tak? Betul. Kalau nilai negatif, M negatif, N juga negatif. Hasilkan positif, hasil darab, betul tak? Betul. Kalau kita ambil pecahan pun betul. Kalau ambil titik perpuluhan pun betul. Betul tak? Tapi kuasa mana ada nombor perpuluhan? Tak ada. So, kita cakap yang ini betul. So, hujah ini kuat dan meyakinkan kerana semua premis dan kesimpulan adalah benar. Okey, soalan 3. Premis 1, premis 2. 2 kuasa 3. 2 kuasa 3 dah berapa? 8. 8 boleh dibagi tepat dengan 4. 8 bagi 4 dapat 2. Betul, tak ada bagi. Tak ada bagi ialah dibagi tepat lah. Okey, 2 kuasa 5, 32. 32 dibagi tepat dengan 4 dapat 8. So, baginya sifar. Jadi betul tak dibagi tepat? Betul. Okey. Sekarang, kesimpulan dia 2 kuasa N boleh dibagi tepat dengan 4. Okey, dua premis ini memang benar. Kita fikir, kalau N jadi nombor lain, tadi positif kan? Cuba kita fikir negatif. Kalau jika ambil N sama negatif 1, jadi dia akan jadi 1/2. Betul tak? 2 kuasa negatif 1 sama dengan 1/2. 1/2. 0.5 kan? Boleh dibagi tepat dengan 4 ke? Tak boleh kan? Jadi, kita kata kesimpulan dia mungkin palsu. Palsu untuk apa? Contoh yang kita ambil tadi, apabila N ialah negatif. Jadi, apabila dia boleh jadi palsu, kita kata hujah ini lemah dan tidak meyakinkan. Kerana premis yang ini diberi walaupun benar, tapi dia ada juga kes-kes yang lain yang mungkin palsu sehingga kesimpulan dia palsu.